Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang murid, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran secara PDPR bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tahun 5. Kali ini kita meneruskan pembelajaran kita dalam unit 13, elakkan kemalangan. Untuk kali ini, kita meneruskan topik yang kita akan pelajari dalam tajuk bantuan awal. Okey, apakah bantuan awal yang kita perlukan apabila menghadapi sesuatu kemalangan ataupun kejadian yang menyebabkan kecederaan pada mangsa? Kita lihat apakah standard pembelajaran ataupun objektif yang murid akan capai dalam pembelajaran kali ini. Dalam standard pembelajaran 9.1.2, murid akan dapat membincangkan langkah-langkah bantuan awal bagi kecederaan ataupun kemalangan yang melibatkan melecet dan melecur. Tentu murid pernah mengalaminya. Seperti dalam gambar, situasi ini menjelaskan bagaimana keadaan melecet berlaku apabila kita tidak memakai pakaian yang sesuai, terutamanya kasut. Dengan memakai kasut yang terlalu besar ataupun terlalu ketat menyebabkan keadaan kulit di bahagian kaki kita berlakunya keadaan melecet. Begitu juga jika kita memakai kasut yang basah ataupun stokin yang ketat atau basah. Murid-murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran bagi kemahiran ataupun tajuk kali ini, mari kita imbas kembali dengan pelajaran yang lepas. Pada pelajaran lepas, murid-murid telah mengenali keadaan-keadaan bagaimana berlakunya punca kepada melecur dan melecet. Kali ini kita fokus kepada keadaan ataupun punca yang menyebabkan berlakunya melecur. Yang pertama, apabila kita terkena air ataupun cecair yang panas kepada bahagian kulit kita. Kedua, kita tersentuh objek yang panas seperti cerek air yang sedang dimasak. Yang ketiga, terkena percikan api ataupun bunga api. Keempat, terkena cecair kimia yang boleh menghakis kulit kita. Yang kelima dan terakhir, apabila kita terdedah terlalu lama dengan sinaran matahari yang terik. Jadi, inilah punca-punca yang boleh menyebabkan kulit kita ini berlakunya keadaan melecur. Okey, murid, setelah kita mengetahui apakah punca-punca yang boleh menyebabkan berlakunya keadaan melecur, sekarang bagaimana pula langkah-langkah rawatan awal ataupun bantu mula bagi kita merawat mangsa yang terkena keadaan melecur. Yang pertama, kita perlu melucutkan pakaian yang dipakai oleh mangsa, terutama pakaian yang ketat. Dan pastikan juga kita mengeluarkan barang-barang hiasan yang ada pada tubuh mangsa. Pastikan kita lakukan dengan hati-hati, seperti bertanya keadaan mangsa dan juga keselesaan mangsa pada ketika kita melaksanakan langkah tersebut. Yang kedua, kita perlu menyiram kawasan yang melecur di bawah aliran air selama lebih kurang 20 minit. Ini amat penting bagi menyejukkan kawasan melecur kerana sudah pasti kawasan melecur itu adalah terkena pada objek ataupun sesuatu yang panas. Seterusnya, mangsa perlu disapukan dengan lotion ataupun krim yang sesuai supaya mengurangkan kesan melecur ini kepada tubuh. Seterusnya, mangsa juga perlu dibalut kawasan melecur bagi mengelakkan jangkitan kuman ataupun terdedah kepada kesan yang lebih parah. Beginilah keadaan contoh di mana ketika mangsa diberi bantuan awal bagi membalut kawasan yang melecur. Okey, dan seterusnya, jika mangsa dalam keadaan yang tidak tahan pada sakit yang terkena akibat melecur, mangsa boleh diberi minuman ubat paracetamol kalau
di kalangan murid sudah pasti ubat parasetamol ini dalam bentuk cecair ataupun Panadol untuk mengurangkan kesakitan yang ada pada diri mangsa. Jika keadaan ini lebih parah, disarankan supaya membawa mangsa berjumpa doktor di klinik ataupun hospital. Bagi menjelaskan lagi langkah-langkah ataupun bantu mula yang perlu dilakukan oleh murid ketika suasana ataupun situasi keadaan melecur ini berlaku di depan kita, mari kita menonton video ini. Kali ni Anif nak cerita apa ya? Abang memang macam tu. Selalu sakit perut pagi-pagi. Anif, tengokkan roti bakar tu Bye. Ha, cerita pasal Mimi lah. Ni lah adik Anif. Dia ni memang suka kacau orang. Aku cuma kau hijau. Kuning. Lepas tu bila orang cakap jangan, lagi dia buat. Jangan panjat, nanti jatuh. Jangan cerita kau tu. Jangan lari, tukar diaper. Hey. Tapi kan ada sekali tu. Terkejut abang. Oh, sedapnya. Jangan pegang. Panas. Mimi, jangan. Abang, tangan Mimi terkena panas. Sekejap, Anif. Alamak, macam mana ni? Nenek, kalau tangan melecur, nak buat apa? Betul orang tua-tua ada banyak. Sapu minyak gamak boleh, ubat gigi boleh, tepung boleh, mentega boleh, telur pun boleh, cu. Okey, tahan sikit ya, Mimi. Ya Allah. Tangan Mimi melecur. Nenek yang cakap macam tu. Salah tu. Bila kulit melecur, pertama sekali, alirkan air paip kat bahagian melecur sekurang-kurangnya 20 minit. Lamanya. Oh, second degree burn ni. Ha? Kenapa? Tengok ni, kalau nampak gelembung air macam ni, kena cepat bawa pergi jumpa doktor. Tapi sebelum tu, kita balut dulu dengan plastik Lucina. Kenapa pakai plastik? Sebab senang kalau doktor nak tengok luka. Terus nampak. Dah. Jom pergi klinik. Mana Abah? Lega. Apa yang jadi? Sejak tu, bila Anif cakap benda panas dia, Mimi terus dengar. Tapi apa pun, kami semua tetap sayang Mimi. Okey, murid sekalian, sudah pasti telah menonton ya bagaimana dalam cerita tadi yang telah menjelaskan bahawa langkah-langkah apabila kita menghadapi situasi keadaan mangsa melecur. Ingat, kita jangan melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan keadaan melecur itu lebih parah. Seperti yang dinyatakan tadi, bahawa jika keadaan melecur, apa yang pertama yang penting kita buat ialah memastikan kita alirkan air paip di kawasan kulit yang melecur supaya mengurangkan kesan luka melecur itu lebih parah lagi. Dan tindakan lanjutnya mesti kita bawa pesakit ataupun mangsa melecur berjumpa doktor untuk mendapatkan rawatan yang sepatutnya. Bagi pentaksiran bilik darjah, murid-murid perlu melakukan satu tugasan iaitu membina carta alir bagaimana proses bantu mula bagi merawat kecederaan melecur terkena air panas. Di sini, murid-murid perlu membuat satu carta alir. Langkah pertama sehingga langkah terakhir bagaimana proses ataupun prosedur merawat mangsa melecur. Okey, seterusnya, pastikan tugasan ini dibuat dalam buku latihan pendidikan jasmani dan kesihatan dan memuat naik bahan tugasan yang telah siap
ke dalam Google Classroom atau Telegram atau WhatsApp, mana-mana yang sesuai ataupun mudah bagi murid sekalian. Untuk aktiviti lanjutan ataupun pengukuhan kuis online, di sini cikgu menyediakan pautan kuis online dan murid boleh klik pada link yang tertera dan menjawab kuis online ini. Kuis online ini hanya boleh dijawab sehingga 9 hari bulan Oktober pada jam 11.45 malam. Selamat mencuba! Seperti biasa, di akhirnya, sebelum kita menamatkan pembelajaran kali ini, cikgu mengingatkan sekali lagi bahawa jika ada sebarang masalah berkaitan tugasan dan pembelajaran kali ini, murid-murid disarankan bertanya dengan cikgu melalui aplikasi yang tertera. Yang pertama, murid boleh menghubungi ataupun chat cikgu dalam ruangan chat di dalam Google Classroom ataupun melalui WhatsApp ataupun melalui Telegram pada nombor yang tertera. Dan kita berjumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih. Mari kita amalkan gaya hidup yang sihat.